Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita lagi bahagian ke-6 daripada 8 bahagian. Bab 10 Matematik Pengguna Pengurusan Kewangan. Matematik tingkatan 4 KSSM. Okey, untuk bahagian yang ke-6 ini kita pindah kepada standard pembelajaran 10.1.2 iaitu bagaimana kita nak membina dan membentang pelan kewangan peribadi untuk mencapai matlamat kewangan jangka pendek dan jangka panjang, dan seterusnya menilai kebolehkelaksanaan pelan keuangan tersebut. Buku teks ialah pada muka surat 282. Jadi pelan keuangan yang dibina oleh seseorang individu bertujuan untuk mencapai matlamat keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Jadi untuk membina pelan keuangan, seseorang individu harus mengenal pasti sumber-sumber pendapatannya dan juga perbelanjaannya. Okey, pelan keuangan yang cekap seharusnya mendahulukan simpanan sebanyak 10% daripada jumlah pendapatan sebelum melibatkan perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap. Seperti saya beritahu sebelum ini, 10% is bolehlah. Di samping itu, pelan keuangan yang dibina harus mengutamakan pembayaran perbelanjaan tetap seperti ansuran bulanan kereta, rumah dan baki kad kredit. Jika wujud aliran tunai negatif, seseorang harus membetulkan pelan keuangan dengan mengurangkan perbelanjaan tidak tetap. Pada masa yang sama, seseorang boleh menambah sumber pendapatan mengikut kemahiran setiap individu agar perbelanjaan tetap tidak terjejas. Maksudnya jika aliran tunai itu kita dapat negatif, jadi kita perlu kurangkan perbelanjaan tidak tetap agar kita dapat balancekan balik supaya dapat aliran tunai yang positif. Okey, ini kita tengok maklumat di sebelah berkaitan dengan aras pendapatan dan perbelanjaan Encik Yusof Disember 2019. Okey, Encik Yusof ini seorang ejen insurans, manakala isterinya suri rumah. Mereka ada anak 3 orang yang masih belajar. Jadi ini ialah pendapatan dan perbelanjaan bulanan dia. Jadi 4,800 perbelanjaan baki pendapatan dia selepas ditolak simpanan. Okey, ini perbelanjaan tetap dia 1,500 dan perbelanjaan tidak tetap sebanyak 3,300. Dan pendapatan lebihannya tak ada. Ngam-ngam soi saja 4,800 baki pendapatan dan juga perbelanjaan. Okey, Encik Yusof ingin membeli komputer yang berjenama FAST bernilai RM6,000 bagi tujuan jualan insurans dalam masa setahun. Bolehkah Encik Yusof mencapai matlamatnya? Jadi kita tengok sini, baki pendapatan dia ditolak dengan jumlah perbelanjaan kosong. Berdasarkan pelan keuangan Encik Yusof tidak mempunyai simpanan untuk mencapai matlamat keuangan jangka pendek. Oleh itu sukar bagi Encik Yusof mencapai matlamatnya. Jadi anda dikehendaki membantu Encik Yusof menyelesaikan masalah keuangan tanpa menggunakan dana kecemasan. Jadi bagaimana caranya kita tengok. Adakah Encik Yusof mengurus keuangan dengan cekap? Berapakah simpanan yang harus disimpan untuk mencapai matlamatnya? Bagaimanakah pendapatan tambahan boleh diperoleh bagi menambahkan jumlah pendapatannya? Jadi anda juga dikehendaki mewujudkan pelan keuangan baharu berdasarkan konsep SMART. Specific, Measurable, Attainable, Reliable, Realistic dan Time Bound. Okey, kita tengok yang pertama. Adakah dia urus kewangan dengan cekap? Beliau tidak mengurus kewangan dengan cekap kerana wujud perbelanjaan-perbelanjaan yang boleh dikurangkan seperti perbelanjaan telefon, melancong, makan dan minuman serta juga tak ada pelaburan untuk masa hadapan. Selain itu juga dia tidak buat simpanan bulanan sebanyak 10% tadi. Okey, berapa simpanan yang perlu disimpan untuk mencapai matlamatnya? Nak beli komputer harga RM6,000 dalam masa setahun tadi. Okey, jadi simpanan bulanan dia perlu simpan sebanyak RM500.
bagaimana pendapatan tambahan boleh diperoleh bagi menambahkan jumlah pendapatannya. Jadi dia boleh menambah pendapatan dengan jual lebih lagi produk insurans dan juga memperkenalkan ejen-ejen baharu. Dengan memperkenalkan ejen-ejen baharu ini, dia akan dapat komisen daripada jualan insurans ejen-ejennya. Okey. Anda dikehendaki mewujudkan pelan keuangan baharu berdasarkan konsep SMART. Jadi tadi untuk Encik Yusof tadi spesifik. Jadi dia membeli komputer jenama FAST untuk jualan insurans. Itu dia punya spesifik dia. Measurable boleh diukur. Dia berharga RM6,000 dan dia perlukan simpanan RM500 sebulan dalam masa setahun. Okey, adakah dia boleh dicapai? RM6,000 boleh dicapai dengan menyimpan RM500 sebulan selama 12 bulan. 5% realistik, ia realistik kerana 500 ialah 10% daripada pendapatan bulanannya. Jadi ia adalah bersifat realistik di mana gaji dia RM5,000 tadi, 10% daripada RM5,000 ialah RM500. Time bound, dia ada tempoh masa iaitu 1 tahun untuk mengumpul RM6,000. Jadi pelan keuangan baru Encik Yusof setelah mengambil kira beberapa langkah dari segi perbelanjaan tidak tetap. Jadi kita tengok di sini. Yang ini yang asal. Kita tengok di mana makanan, minuman, masih pendidikan kita tak boleh kompromi. Di mana belanja petrol ini kita dah kurangkan sebanyak 120, asal dia 480. Bil telefon kita kurangkan, bil utility daripada 500 kita kurangkan jadi 350. Dia kena berjimat-cemat lah di sini. Melancong pun kita kurangkan 200 jadi 200. Selain itu juga dia dah ada simpanan tetap bulanan iaitu 10% pada pendapatannya. Dan juga dia juga ada tambahan pelaburan amanah saham sebanyak RM150. Sebelum ini tak ada. Sekarang dah ada tambahan 500 untuk simpanan dan juga pelaburan amanah saham. Jadi perbelanjaan yang ini kita kurangkan dengan mengamalkan sikap berjimat cermat. Jadi simpanan Encik Yusof RM500 sebulan boleh membantunya mengumpul RM6,000 pada hujung tahun 2020 bagi mencapai matlamat jangka pendek iaitu membeli komputer jenama FAST itu untuk tujuan insuransnya. Jadi kita nak menilai kebolehkelaksanaan pelan keuangan Encik Yusof ini, buku teks muka surat 284. Okey, setiap perancangan kewangan harus dinilai dari semasa ke semasa disebabkan beberapa faktor. Antara faktor yang perlu diberi tumpuan ialah kadar inflasi semasa yang boleh menyebabkan kos taraf hidup meningkat. Hal ini secara tidak langsung boleh meningkatkan jumlah perbelanjaan. Sebab kalau inflasi meningkat, harga barang akan meningkat. Apabila harga barang meningkat, perbelanjaan pun akan meningkat. Jika keadaan ini berlaku, Encik Yusof patut mengambil langkah menambahkan pendapatan. Walaupun begitu, pelan keuangan Encik Yusof boleh mencapai matlamat kerana dia juga telah mengambil langkah berjaga-jaga dengan melabur dalam amanah saham sebanyak 120 tadi. Jadi jumlah perbelanjaan tambahan ini boleh diatasi dengan dividen yang diterima, iaitu apabila dividen dapat, dia dah menjana pendapatan pasif. Jadi itu sahaja bahagian ke-6. Jangan lupa untuk tengok bahagian yang ke-7 selepas ini. Kita tekan saja next video di sini. Jadi sekian dahulu daripada saya. Sekian, terima kasih. Wassalam. Wallah.